Saya hadir untuk memberi sokongan kepada calon-calon kita dalam pilihan raya yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Kita menghadapi musim pilihan raya setiap 5 tahun sekali. Dan kita tahu bahawa apabila sampai masa untuk kita buat keputusan, keputusan itu sangat penting kerana ianya akan mencorak pimpinan kita bergerak ke hadapan dalam 5 tahun yang akan datang. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita semua tahu dalam 5 tahun yang lalu, kita telah pun melalui satu keadaan yang memang merisaukan. Kita menang 2018, suara rakyat diangkat, Pakatan Harapan dibawa ke Putrajaya. Ini adalah hasrat rakyat. Di mana kita semua tahu proses demokrasi dia melalui pilihan raya, suatu kerajaan baru ditubuhkan di Putrajaya. Dan apabila kita jadi kerajaan, walaupun 22 bulan, memang banyak yang kita laksanakan. Kita berjaya kepada saya dalam 22 bulan menunjukkan kebolehan kita. Menunjukkan bahawa mereka yang sebelum daripada ini kata bahawa kita dalam Pakatan Harapan tidak boleh memimpin, tidak ada pengalaman dan sebagainya. Itu semua tidak benar sama sekali. Sebenarnya kita menunjukkan apabila kita diangkat sebagai kerajaan di Putrajaya, kita lebih baik daripada Barisan Nasional. Betul tidak? Ini sebab kita lihat rakyat hendak perubahan. Rakyat buat keputusan walaupun orang kata tidak boleh berlaku. Di Malaysia ini hanya Barisan Nasional yang boleh memimpin. Tetapi kita menunjukkan, kalau kita semua keluar beramai-ramai, buat keputusan, maka kita ada kuasa untuk pilih dan memutuskan siapanya sebenarnya yang akan memerintah negara ini untuk 5 tahun yang akan datang. Dan saya datang ke sini untuk memberi beberapa sebab kenapa perlu kita hari Sabtu ini keluar ramai-ramai dan sokong Pakatan Harapan. Kita semua tahu, kalau kita lihat kepada gabungan politik dalam pilihan raya ini, kita ada Barisan Nasional. Barisan Nasional, kita lihat buat kali pertamanya, seolah-olah mereka tidak pasti siapa menjadi calon Perdana Menteri mereka. Kalau kita lihat dalam surat khabar dan media-media lain, cukup jelas bahawa Datuk Seri Ismail Sabri, beliau kata beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri sekiranya Barisan Nasional menang. Kamu percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kita sebagai rakyat, kita boleh buat penilaian. Kita buat penilaian dengan buat rojokan kepada senarai calon. Kerana kita tahu, kalau nak diangkat, nak jadi Perdana Menteri, bila sudah menang, mesti ada nombor yang mencukupi, bilangan yang mencukupi di Parlimen untuk menyokong seseorang calon itu. Jadi bila kita lihat senarai calon itu, ini diakui sendiri oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Ramai daripada penyokong beliau telah pun digugurkan, tidak dicalonkan. Sebaliknya, kebanyakan daripada mereka yang dicalonkan adalah mereka yang memihaki Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini menunjukkan sekiranya Barisan Nasional menang, sudah tentu Ismail Sabri tidak akan dapat sokongan sebagai Perdana Menteri. Betul? Yang akan dapat sokongan itu siapa? Zahid Hamidi. Soal dia sekarang, kita sebagai rakyat Malaysia kena buat keputusan. Adakah kita mahu Zahid Hamidi sebagai PM selepas ini? Mahu atau tidak? Ini mereka pun tahu. Seluruh Malaysia tahu. Itu sebab ini membawa kepada satu masalah. Kerana kalau mereka secara sendiri tidak ada nombor atau bilangan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan, maka mereka kena tengok macam mana cari sokongan daripada grup-grup yang lain. Dan di situ kita lihat Perikatan Nasional. Perikatan Nasional sama juga. Kalau kita tanya kepada mereka sekarang, mereka kata, oh kita nak lawan Barisan Nasional. Habis-habisan kita perang sama Barisan Nasional. Tapi kita semua tahu, mereka tahu kalau tak cukup bilangan, mereka akan bergabung untuk membentuk kerajaan, betul? Kalau begitu, saya nak tanya kenapa kita ada pilihan raya?
Baik, kita teruskan saja dengan kerajaan yang kita lihat 2 bulan yang lalu. Untuk 6 bulan yang akan datang. Betul? Tak perlu kita buat pilihan raya sekarang dalam musim hujan banjir ini. Betul, Dr. Siti Maria, kita tahu kawasan kita macam mana banjir dia. Jadi soalan yang kita tanya sebagai rakyat, ini permainan apa? Ada gabungan tapi tak cukup untuk bentuk kerajaan. Di luar sekarang serang menyerang. Bagi alasan kenapa yang PN ni tak baik, BN ni tak baik, macam-macam kita dengar. Walaupun sekarang kempen masih bergaduh. Tapi lepas ini, hari Ahad nanti nak bergabung balik. Sebaliknya, kita ada pilihan yang lain. Kita ada Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan, saya yakin, kita ada bukan sahaja nombor yang mencukupi untuk menjadi kerajaan, tapi kita ada satu tim yang memang ada pengalaman. Jadi secara gabungan kita dalam PKR, Amanah, DAP dan juga Muda dan juga sahabat-sahabat kita daripada APCO, kita boleh membentuk kerajaan dengan simple majority on our own. Betul? Ini menunjukkan bahawa kalau kita pilih kerajaan Pakatan Harapan, maka untuk 5 tahun yang akan datang, kita tidak akan berbalik kepada apa yang kita lihat 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu apa kita lihat? Dalam 5 tahun kita ada 3 kerajaan, 3 Perdana Menteri. Itu sebabnya kita lihat bagaimana ekonomi kita sekarang merosot. Bukan saja ekonomi merosot, kita semua tahu nilai mata wang kita kalau dibandingkan dengan nilai mata wang Amerika Syarikat, USD. Dibandingkan dengan nilai mata wang Singapura. Historic, first time kita lihat bagaimana rendahnya nilai mata wang kita. Dan ini secara tidak langsung membawa kepada kesan yang luas. Harga barang naik dan sebagainya. Kita semua tahu bila kita ke pasar, kita beli barang, kita tahu nilai mata wang kita macam mana. Sekarang susah. Jadi apa yang kita hendak? Adakah kita mau untuk 5 tahun yang akan datang, kita lihat ada gabungan di antara BN dan PN, setiap hari lawan, nak tarik sokong, nak tolak sokong, Perdana Menteri ini naik, Perdana Menteri itu turun. Adakah itu apa yang kita mau? Do we want that? Memang tidak. Jadi kepada saya, berikan sokongan kepada UMNO, berikan sokongan kepada BN. PN itu sia-sia saja. Lagi baik kita sekarang buat keputusan. Kita berikan sokongan penuh kepada Pakatan Harapan, bagi kita peluang 5 tahun untuk kita memimpin di Putrajaya. Buat kerja untuk rakyat, betul? Dan kalau mereka kata kita tidak ada pengalaman, bagi tahu balik kepada mereka. 22 bulan kita jadi kerajaan. Yalah, ada ramai yang kata, oh dah bila jadi kerajaan, janji macam-macam tak buat. Memanglah tak buat semuanya kerana kita tidak ada 60 bulan untuk jadi kerajaan. Ini semua basic. Kita beri kontraktor 60 bulan untuk bina rumah. Selepas 22 bulan kita pergi kontraktor tu, mana rumah saya? Dia kata 60 bulan lah, sekarang 20 bulan saja. Sama juga teori dia. Walaupun begitu, dalam 22 bulan ini kita buat banyak. Saya sering ulang dan saya rasa penting untuk kita ulang kerana kita kena tahu. Sebut isu 1MDB kita selesaikan. Mereka yang bertanggungjawab sekarang dihadapi pertuduhan di mahkamah. Ada juga yang telah pun didapati bersalah. Isu kita nak bawa balik wang 1MDB itu kita bawa balik. Kita janji kita akan mansuhkan GST, kita buat. Kita janji kita akan lihat harga minyak, kita nak stabilkan, kita buat. Kita akan sebut berkenaan dengan harga barang, makanan dan sebagainya. Kita nak stabilkan, kita buat. Undi 18, siapa buat? Pakatan Harapan yang buat. Soal kita nak lihat wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia, siapa yang mulakan? Pakatan Harapan yang mulakan. Jadi kalau kita nak tanya kepada mereka, mereka kata kita tak laksanakan. In 22 months, we did much more than them. Dan kepada semua yang ada di sini, yang terkesan dengan kubu tol, yang kita semua tahu, sekeliling kawasan ini. Dalam masa pemerintahan Barisan Nasional, kalau tanya mereka, saya bawa di Parlimen. Kerap kali saya bawa. Saya kata, kalau kita buat lebuh raya, lepas 2-3 tahun kita tengok banyak kereta di lebuh raya, maksudnya kutipan kita ni lebih. Kalau kutipan kita ni lebih, sepatutnya harga turun. Tol turun, bukan harga tol naik, betul?
Tapi dia kata, oh ini sudah sign agreement. Kalau sign agreement, kita terikat, tak boleh buat macam-macam. You are lawyer, you should know. Saya kata, I'm a lawyer lah, I know lah. Kalau kita ada agreement, memang terikat. Tapi kalau kita siap nak bincang, nak ubah, tak ada masalah. Secara persetujuan, itu kita boleh buat. Jadi bila kita jadi kerajaan, memang kita kata kita nak cuba mansurkan tol. Tapi dalam 22 bulan kita berjaya kurangkan tol 18%. Itu Pakatan Harapan yang buat. Dan kalau kita diberi 60 bulan, saya yakin kita selesaikan masalah tol ini. Dan memang beban rakyat di seluruh kawasan ini diringankan. Betul? Itu hanya boleh dilaksanakan oleh kumpulan yang ada komitmen untuk membawa reform, pembaruan. Bukan Barisan Nasional, bukan Perikatan Nasional. Mereka itu adalah Pakatan Harapan, betul? Inilah yang saya sebut. We have a team. And of course, kita telah pun menunjukkan kita boleh. Selain daripada itu, bila saya jadi Menteri Komunikasi, kita semua tahu masalah kita ada sekarang menghadapi cabaran dunia, teknologi, internet. Internet ini memang masa dulu harga dia tinggi. Tapi saya bagi tahu kepada semua, kita ni kena pastikan harga internet itu turun. Kualiti dia kena naik. Pastikan bahawa semua murid-murid sekolah ada akses kepada internet. Semua yang duduk sini sekarang ada smartphone. You can use connectivity to your advantage. Jadi kita bincang. Kita turunkan harga. Bukan turunkan 5%, 10%. Kita turunkan harga 50%. Ini apa yang kita laksanakan dalam Pakatan Harapan. Ini hanya sebilangan apa yang kita buat. Yang penting adalah untuk kita faham. Kalau kita tak undi untuk satu kumpulan yang ada nombor yang mencukupi untuk pastikan kestabilan dalam 5 tahun yang akan datang. The next 5 years, we are going to go through the same thing yang kita melalui dalam 31 bulan yang lalu. Di mana setiap hari kita baca berkenaan dengan nak tukar pemimpin, nak tukar Perdana Menteri, nak tarik sokongan, nak bagi sokongan. We do not want that. Kita mau kerajaan yang kekal untuk 5 tahun buat kerja untuk rakyat. Betul? Dan kalau kita ada satu tim, tapi tim itu tidak ada pemimpin, ini jadi masalah. Kita dalam Pakatan Harapan bukan macam Barisan Nasional. Kita sudah sebut dengan jelas. Kalau kita menang, calon kita untuk Perdana Menteri siapa dia? Siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul? Orang yang kita semua kenal. We know him. Bila kita sebut berkenaan dengan orang yang akan bawa kita ke depan dalam 5 tahun yang akan datang, kita kena kenal orang itu. Kita kena tahu dalam hati dia, macam mana pikiran dia. Saya yakin, di sini, saya bagi keyakinan kepada semua di sini. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sahaja seorang yang berpengalaman, tetapi beliau komited untuk membawa reform kepada negara ini. Dan beliau adalah orang yang terbaik menjadi Perdana Menteri untuk 5 tahun yang akan datang. So ini sebab kita semua kena lihat kepada pilihan raya ini. Kerana ianya sangat penting untuk masa depan kita. 2 days more. Kita kena pastikan semua kita keluar ramai-ramai. Kita tahu mungkin cuaca tak elok. Mungkin kita ada hujan, mungkin juga ada banjir. But whatever happens, saya minta semua di sini. Bolehkah kita pastikan kita keluar ramai-ramai dan kita undi pada hari Sabtu ini? Boleh atau tidak? Bolehkah kita pastikan bila kita undi semua calon Pakatan Harapan? Boleh tidak? Dan kita undi untuk kerajaan baru di Putrajaya, betul? Dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh atau tidak? Kalau boleh, pastikan kita lakukan. Ya, kita boleh. Sekian, terima kasih. Nanti waalaikum. Terima kasih diucapkan.